Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء. اللهم فاصرف عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وأزواجنا وذرارنا وبلادنا وبلاد المسلمين واحفظنا مما نخاف ونحذر فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pertamanya kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita ruang dan peluang untuk kita hadir ke surau, dan insya-Allah kita akan menyambung kembali kuliah dengan menggunakan kitab Tajul Arus yang bulan lepas ni kita tangguh kan, tertangguh bulan lepas ni saya kata tak ada current kan. Telefon tu dekat tak lama dah, dekat maghrib, bukan 20 minit dekat maghrib, kata tak ada current. Tak apalah, tangguh lah. Saya tak ada current, kita tak nampak, nak baca kitab tak boleh. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada muka surat yang ke-72. Kita sambung pada muka surat yang ke-72, Mutiara Kata Hikmah. Zikrullah, ibadah yang paling mudah dan paling bermanfaat. Baik, pertama kita buka dahulu majlis ilmu kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين آمين اللهم آمين. Zikrullah, ibadah yang paling mudah dan paling bermanfaat. Wala ibadata anfa'u laka min adh-dhikr li'annahu yumkinu asy-syaykh al-kabir wal marid alladhi la yastati'u al-qiyam wal-ruku' was-sujud. Maksud dia, dan tiada suatu ibadah yang paling bermanfaat kepada kamu selain zikir. Li'annahu yumkinu asy-syaykh al-kabir, kerana bahawasanya dia memulihkan orang tua, wal marid, dan orang sakit, alladhi la yastati'u al-qiyam wal-ruku' was-sujud, yang mana tidak mampu berdiri untuk rukuk dan sujud, untuk berdiri untuk rukuk dan sujud, untuk mengerjakan ibadah salat lah, khusyuk. Jadi mutiara kata ni nak menjelaskan kepada kita tentang zikrullah, ibadah yang paling mudah.
Walaupun dalam matan ni tak sebut, paling mudah disebut anfa'u, bermanfaat. Kerana dalam keadaan mana pun kita boleh berzikir. Kalau semayang, bila tak boleh berdiri, duduklah. Tak boleh, kalau kata semayang pun umpamanya tak boleh rukuk dan tak boleh sujud. Ada orang tak boleh sujud, jadi semayang dia atas kerusi, kan? Mari pertanyaan semayang atas kerusi, macam mana nak semayang, cara semayang. Pasal dalam kitab-kitab yang terdahulu, kitab kuning, kitab terdahulu tidak dinyatakan kaifiat semayang atas kerusi. Kaifiat semayang duduk ada, semayang atas kerusi itu tak ada. Kerana di sana orang yang boleh semayang duduk, dia tak boleh berdiri. Kalau dia boleh berdiri, dia kena berdirilah. Ketika takbiratul ihram, dia kena berdiri. Boleh jadi kerana faktor usia yang disebut Syekhul Kabir, yang dah tua. Bila dia tua, boleh jadi pada anggota lutut dia ni tak kuat, nak berdiri tak boleh berdiri lama. Maka orang ni masih boleh berdiri, ya, takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Maka setakat mampu dia berdiri, boleh jadi Fatihah dia sempat dengan imam berdiri. Kemudian imam baca surah, dia tak mampu dah, ketar dah ni. Kan? Kalau kata tak boleh, mu kena berdiri dah. Saya mu boleh berdiri, kira rebah gitu lah. Kan? Jadi dalam Islam, Islam ni tidak menyusahkan. Jadi setakat mampu berdiri, boleh jadi sempat dengan imam Fatihah. Imam baca surah dah tak boleh dah. Maka ni kata dia siap-siap kursi belakang, jadi duduk. Kalau dia mampu berdiri sepanjangnya boleh berdiri, cuma tak boleh pergi sujud sebab kaki tak boleh lipat. Accident tak boleh lipat kaki, nak pergi sujud tak boleh, nak pergi sujud tak boleh, nak turun sujud. Jadi orang ni qiyam dia, berdiri dia kena berdiri, dan rukuk dia kena rukuk, sebab tak berkait dengan kaki yang tak boleh lipat. Jadi bila berdiri kemudian rukuk, masih lagi keadaan rukuk yang biasa, yang tidak akan berdiri, turun sujud tu baru duduk atas kursi. Kemudian direndahkan badan sekira-kira anggota sujud tu dapat sampai ke, dapat menyampaikan anggota sujud. Dahi tak boleh lah, pasal nak duduk atas kursi, nak tolak gigi, mana dahi, kan? Sekira-kira kaki boleh dah, lutut pun tak boleh dah, dan tangan lah kata kalau boleh turunkan sampai tapak tangan tu ke lantai. Kalau tak rapat-rapat, setakat boleh rapat, boleh sentuh. Nak sebut seboleh mana lah. Itu kalau ia tak boleh turun sujud. Kemudian duduk dalam sujud, duduk betul. Lepas tu sujud kedua pun gitu. Kemudian mari rakaat yang kedua, berdiri balik, pasal dia boleh berdiri. Baik. Jadi berkait dengan apa yang kita bicarakan ini, zikrullah tak ada berkait dengan rukuk, tak ada berkait dengan sujud. Kerana dia lisan, lafaz saja. Walaupun terbaring, tak boleh gerak apa, tetap lagi zikrullah boleh berzikir. Melainkan meninggal dunia, mati, tak boleh dah. Atau koma, tak sedar. Tak sedar, tak boleh, pasal tak sedar. Tapi ada orang dalam keadaan tidur pun dia zikir. Hebat, Masya Allah. Baca Quran ada. Makna dia tidur, sebelum tidur tu dia baca Quran. Orang yang hafal Quran ni, dia nak mengulang. Dia baca leno. Dalam leno pun duduk baca gitu. Tu kata Alhamdulillah, hebat. Pun samalah zikir, masuk dalam tidur tu zikir sama. Tidur, dalam tidur pun berzikir, terus berzikir. Kadang orang kata mengigau, tapi tak apalah dia mengigau zikir. Jangan mengigau hal lain, pelik-pelik lain itu. Baik. Kemudian disebutkan bahawa zikrullah ini pertama dari sudut anfa'u laka minadz zikri li'annahu yumkinu Syekhul Kabir. Kerana memungkinkan orang yang tua itu boleh, makna dalam keadaan tua ke mana pun dia boleh berzikir. Tidak seperti yang lain, qiyam tak boleh berqiyam diri, ada tak boleh rukuk, tak boleh sujud, kemudian tak boleh berpuasa. Ada orang yang dah tak boleh berpuasa, sekian usia dia tidak mampu berpuasa, tapi zikir tetap boleh. Itu yang disebutkan memulihkan orang tua dalam
apa itu memungkinkan orang tua dan orang sakit yang tidak mampu berdiri rukuk dan sujud mengerjakannya. Jadi menjuja zikir ni, nak buat zikir ni tak perlu rukuk, tak perlu sujud. Duduk mana pun boleh. Cuma tempat tak molek lah. Tandah kah. Tempat yang tak molek tu tak dibenarkan berzikir lah. Tempat tak molek tu kita masuk sekejap je. Sebab itu kita tidak digalakkan duduk di tempat tak molek. Al-mirhab, tandah tu lama, duduk lama. Pasal tempat tu banyak syaitan. Tandah ni syaitan, tempat syaitan. Kemudian bila duduk lama, syaitan duduk main berkawan dengan syaitan. Biasa orang lama dalam tandah ni, antaranya orang yang merokok tu. Dia merokok dalam tandah, dia syok merokok dalam tandah, tak tahu kan. Biasa syaitan tu tempat syaitan. Jadi tempat syaitan tu tidaklah dibenarkan untuk zikrullah, zikir. Jadi tempat yang lain, maka tempat tandah sekejap je lah, qada hajat je. Yang lain-lain tu mana pun boleh berzikir. Baik. Jadi zikrullah ini adalah ibadah yang paling mudah, kena dengan lisan. Kalau dia tak boleh bercakap pun, dia boleh berzikir. Zikir hati kan. Zikir lisan yang kita boleh lafaz dengan lidah ni, lisan. Sepatutnya lisan itu bersama dengan hati kan. Bukan sekadar lisan saja, maksud hati itu hadir hati. Hadir hati dalam melafazkan zikrullah tadi. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hadir hati memuji Allah. Hadir hati dalam membesarkan Allah, dan lain-lainlah zikrullah. Baik. Jadi bila demikian, bila disebutkan bahawa zikir ini mudah, maka kita usahalah untuk dalam keadaan kita tak ada apa ni, tidak cakap apa ni, maka kita hiasi dengan zikir, basahi lidah dengan zikir kan. Boleh jadi kau hawa duk sidai baju kan. Tak cakap apa kan, duk sidai baju, takkan ada cakap dengan baju. Baju bapamu nampak pusat, tak ada lah nak cakap dengan baju kan. Jadi masa nak sidai baju kau zikir, zikir subhanallah, alhamdulillah. Zikir Fatimah tu kan 33 yang kita lafaz selepas sembahyang tu, 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar. Kemudian ditutup dengan Allahu akbar kabira. 100 lebih pun tak apa. Itu sebagai Allahumma salli ala Muhammad, zikir yang diajar oleh Nabi kepada Fatimah ketika mana Fatimah nak sebut lagu mana mengeluh akan bebanan tanggungjawab tugas di rumah. Jadi dengan lafaz zikir tadi itu meringankan bebanan. Karena yang nak meringankan tu bebanan apa semua tu datang daripada Allah. Makna yang nak merasa bebanan pun kerana datang juga perasaan hati kita merasa Sayyidina Muhammad terbeban. Wahai tak beban pun, lainlah nak buat perkara-perkara yang berat kan. Tugas di rumah tu sebenarnya Allah Sayyidina Muhammad tidak terbeban, tetapi bila tidak ada kita sebut kerjasama, toleransi, saling kita kata kerjasama antara suami isteri tu, jadi baru dia akan mari terbeban. Baik. Seperti mana Nabi SAW sering menolong dan membantu isteri di rumah. Baik. Kemudian itu mutiara kata yang pertama, agar kita hiasi dalam masa-masa kita dengan zikrullah. Banyak zikrullah. Sama ada zikrullah lafaz dengan lidah, lisan. Sama ada zikrullah, salawat kepada Nabi, doa. Maka itu semua adalah dianjurkan dan dia sebagai ibadah yang mudah. Baik, kita pergi kepada mutiara kata yang kedua. Siapakah yang boleh menunjukkan kamu jalan masuk ke hadapan Allah Ta'ala, jalan menuju Allah, jalan yang diredai oleh Allah, jalan menuju jalan yang lurus, jalan yang menuju kepada kebenaran. Wa'lam annal ulama'a wal hukama'a yu'arifunaka kaifa tadkhulu ila Allah Ta'ala. Hal ra'aita mamlukan awwala ma yushtara yasluhu lil khidmah
bal yu'ta liman yurabbihi wa yu'allimuhu al-adab fa in salaha wa 'arafa al-adaba qaddamahu lil malik. Kadzalika al-awliya radhiyallahu anhum yasbahuhumul muriduna hatta yazujju bihim ila al-hadra kal awami idza arada an yu'allima as-sabiyya al-'awma yuhadihi ila an yusliha lil 'awmi wahda fa idza salaha zawwajahu fa idza salaha zajjahu fil lujjati wa tarakahu. Panjang maksud dia. Dan ketahuilah wa'lam annal ulama'a wal hukama'a, bahawa para ulama dan para hukama, mereka itu golongan yang memperkenalkan kepada kamu bagaimana cara masuk ke hadap Allah Ta'ala, memperkenalkan kepada kamu cara jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, jalan membawa kamu jalan yang lurus. Begitu. Adakah kamu pernah melihat seorang hamba sahaya yang masih mentah pengalaman kerja dan adat kesopanan di awal-awal pemilikannya, patut layak untuk berkhidmat kepada tuannya? Mari soalan. Adakah kamu pernah melihat seorang hamba sahaya, hamba abdi yang masih mentah pengalaman kerja dia dan adat kesopanan rendah adab kesopanan di awal-awal pemilikannya, patut layak untuk berkhidmat kepada tuannya? Mari soalan. Malahan dia akan diserah beri kepada seorang yang akan mendidik dan mengajarnya adab kesopanan. Bahkan sebelum dia nak kerja dengan seseorang, dengan tuan ni, yang nak ambil dia kerja sebagai hamba ni, sebelum tu dia diberi dulu pendidikan tu, diajar dulu cara-cara, diajar dulu kerja, kemudian diajar dulu adab. Kalau tak, tak boleh lah, tak boleh kerja dengan baik. Baik. Kemudian setelah dia berkelayakan dan mengetahui adab kesopanan, barulah dipersembahkan kepada tuan atau kepada raja. Begitulah juga halnya kepada para ulama alaihimus salatu wassalam, para ulama radhiyallahu anhum. Mereka itu ditemani dan didampingi oleh para muridnya, orang-orang yang berkehendak sampai ke hadap Allah, sehingga mereka dapat bersama-sama mereka berjalan laju menuju ke hadap Allah Ta'ala. Kerana ulama ini membawa kepada jalan yang diredai. Ulama ni dia akan memimpin ke jalan yang lurus. Perbandingan perkara ini dibuat perbandingan samalah seperti seorang juru renang. Dia beri contoh perenang. Juru renang apabila dia mau mengajar kanak-kanak berenang, seorang juru latih renang, dia bila ia nak mengajar kanak-kanak berenang, nescaya dia akan meletakkannya setentang dengannya, memberi bimbingan, tunjuk ajar dan pengawasan, sehinggalah si kanak-kanak itu patut layak berenang bersendirian. Nak beri contoh bagaimana nak sebut tu, kalau kata juru latih renang ni, makna dia akan membiarkan ataupun melepaskan kanak-kanak tu berenang bersendirian setelah melihat kanak-kanak tu, orang yang diajar, budak yang diajar, kanak-kanak yang diajar ni dapat berenang bersendirian, boleh berenang sendiri. Hak awal tu dia akan ajar bersama dengan dia, akan sekali dengan dia. Dia akan sentiasa memerhati kanak-kanak tu. Sehinggalah dia melihat bahawa kanak-kanak itu boleh berenang sendiri, maka barulah dia akan membiarkan kanak-kanak itu berenang sendiri dah. Demikian ulama dengan murid lah, dengan pelajar. Orang yang mengambil ilmu dengan ulama gitu. Ulama dia ajar Allahumma salli Muhammad, orang yang belajar dengan dia sehinggalah dia akan mengajar, sehinggalah orang yang diajar ini boleh berdikari, dalam erti kata nak sebut tadilah, berada pada jalan yang lurus lah. Kerana ulama inilah yang akan memimpin ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bukan ulama, siapa dia? Kan? Pasal ulama ni orang yang alim, alim dengan ilmu itulah, khususnya ilmu agama, yang akan membimbing ke jalan yang lurus. Kan? Baik.
Jadi seperti bandingan dia, seorang juru renang, dia bila dia mengajar orang yang nak berenang, pada permulaan awal dahulu dia akan mengajar tu, dia akan bersama dengan orang yang dia ajar. Dia tak lepas. Kalau dia lepas, lemahlah. Pasal apa tu kita katakan dia tak mahir lagi. Sehinggalah dia benar-benar mahir dengan berenang tadi, barulah dia membenarkan pelajar dia ini, pelajar renang dia ni, benarlah, lepas mau benarlah, boleh benarlah, mau boleh benarlah, tak apalah, tanpa diawasi, tak perlu dah diawasi. Tu. Baik, sehinggalah si kanak-kanak patut layak berenang bersendirian. Maka apabila kanak-kanak itu patut layak berenang bersendirian, lalu diberi kepadanya peluang untuk mengharungi, menerjah gelombang ombak dan dibiarkannya berenang bersendirian. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak disebutkan bahawa alim ulama ni adalah orang yang akan memimpin. Jadi baik itu kita disuruh untuk berdampingan dengan para ulama, dengan ahli ilmu. Kerana ilmu yang dia ada itu dapat memimpin, memimpin seseorang ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila boleh jadi kita tersilap langkah, maka ahli ilmu ni lah, ulama ni lah yang akan tegur. Akan tegur kesilapan yang dilakukan. Itu penting ulama dalam masyarakat. Habis itu ulama sepatutnya dihormati, diangkat. Dia tak boleh dihina, dikeji. Patut diangkat Allahumma salli ala Muhammad pada kedudukan yang sewajarnya. Pasal apa? Pasal ulama ni. Ulama ni di sisi Allah, Allahumma salli ala Muhammad, dekat. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila ulama ni yang paling dekat dengan Allah, takkan kita nak menjauhinya. Takkan kita nak Allahumma salli ala Muhammad menghinanya. Maka pastinya kita kena bersama dengan dia, kita kena mengikuti dia, kita kena ikut apa yang diajar oleh ulama tersebut, ahli ilmu lah. Baik. Kemudian itu pada mutiara kata yang kedua, iaitu siapa dia orang yang patut kita berdampingan. Iaitulah tidak lain dan tidak bukan al-ulama dan hukama. Baik, seterusnya mutiara kata yang ketiga, bertawassul dengan para nabi alaihi wassalatu wassalam dan para awliya ridwanullahi alaihim ajma'in. Wa iyyaka an ta'taqida annahu la yutawassalu bil anbiya'i wal awliya'i was salihin fa innahum wasilatun ja'alaha Allah ilaihi li'anna kulla karamatin للولي هي الشهادة بصدق النبي صلى الله عليه وسلم لأنها جرت على أيدي الأولياء مثل خرق العادات والمشي على الماء والطيران في الهواء وأخبار المغيبات ونبغ الماء ونحو ذلك لأنهم لم يؤطوا ذلك إلا لأجلهم. Maksudnya, wa iyyaka an ta'taqida, dan awaslah kamu daripada beriktiqad atau beranggapan annahu la yatawassalu bil anbiya'i wal awliya'i was salihin, bahawa tidak harus bertawassul. Maksudnya tidak boleh. Tidak boleh bertawassul kepada Allah melalui para nabi, para awliya dan para salihin. Fa innahum wasilatun ja'alaha Allah ilaihi, maka sesungguhnya mereka itu merupakan wasilah yang telah dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai penghubung kepadanya. Lianna kulla karamatin liwalihi hiya syahadatun bisidqi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya setiap karamah yang dikurniakan kepada orang wali itu adalah dia kesuatu penyaksian terhadap kebenaran mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisidqin Nabi,
syahadah, kesaksian bahawa benarlah apa itu mukjizat Nabi yang disebut sebagai khariqul adat, yang mencari adat. Li'annaha jarat ala aidil awliya, kerana sesungguhnya karamah telah berlaku ke atas tangan-tangan para awliya. Mana karamah ni berlaku pada sisi awliya. Misla kharqil adat, seperti perkara-perkara pelik yang mencarikan segala adat kebiasaan. Adat kebiasaan, maka mari perkara mencari adat, perkara yang pelik, maka ia antaranya disebut sebagai karamah, kemuliaan yang Allah beri kepada hamba Allah, iaitu wali. Seperti wal misyi 'alal ma'i, berjalan di atas air. Kita tengok ada orang berjalan atas air, maka boleh jadi karamah Allah kepada dia. Karamah ni sebelum kita bicarakan, kita tengok orang tu berjalan atas air, kata ni karamah, ni wali. Tapi dia tak ajis sembahyang, makna dia ni bukan golongan hamba yang taat kepada Allah. Perkara pelik tu, maka ia tak sebut karamah. Karamah kepada hamba yang taat, hamba yang patuh kepada Allah, golongan hamba yang soleh. Maka berlaku kepada orang yang soleh, baru kita boleh nisbah dia karamah, nisbah dia sebagai karamah. Kalau kepada orang bukan Islam, orang yang asi, pelaku maksiat, orang yang tidak taat kepada Allah, nampak pelik, ada pelik, maka ia disebut sebagai nisbah dia itu istidraj. Ada pelik berlaku kepada orang bukan Islam, orang kafir, kepada orang yang tidak taat kepada Allah. Pelik boleh berlaku, kerana itu kehendak Allah. Bila Allah berkehendak nak beri, ia berlaku. Cuma beza yang ni, bila karamah, ia boleh berulang-ulang berlaku, kerana kehendak Allah nak beri kepada hamba yang taat kepadanya. Jadi kita tengok orang ni pelik, jalan atas air, jangan kita letak tu, ni wali ni. Kita kena tengok dulu siapa dia tu. Kalau dia tu orang taat, ayalah, karamah lah. Orang yang taat, orang yang jaga sembahyang berjemaah, orang yang kita tengok selalu warak tu, selalu basuh pipi dia, zikir. Maka kita tengok jalan atas air, karamah, ya Allah beri kepada dia. Tapi orang ni kita tengok Jumaat pun dah pergi, apa tu kita duk tengok dia, ialah Allahumma salli ala Muhammad, nampak tidak taat, dan juga boleh jadi kita tengok dia buat maksiat, perkara-perkara muka, tapi nampak ada pelik. Maka hal tu pun boleh juga berlaku, seperti yang disebutkan pelik-pelik yang lain lah, ilmu hitam dan sebagainya kan. Itu pun pelik juga, tapi itu adalah bantuan daripada jin. Maka pelik itu tidak boleh diikutilah, tak boleh belajar dan sebagainya. Wat-tayarani fil hawa, terbang di udara. Ni hebat terbang. Kan ada kita tengok dia panggil apa nama tu, silap mata, David Copperfield. Tu nama-nama silap mata. Ada pula orang lain pula tak ingat nama dia. Dia terbang. Tapi kalau kata cerita kungfu pun terbang juga kan, tu cerita lah. Hak ni yang di apa nama, dibuat secara live dia terbang, tak ada tali apa. Kalau kata cerita kungfu tu main dengan tali-tali ni, cuma dia bagi tak nampak lah, dan nama cerita dia buat lah bagi supaya tak nampak. Hak ni nampak dia terbang, lepas tu mendarat. Hebat lah kan. Maka waktu tu tidak dinama dia karamah, pasal datang daripada yang bukan Islam. Ia datang Islam ni mari sebut adalah apa perkara. Kalau dalam kitab Aqidatun Najin sebut ni ada 4 perkara. Sihir, kemudian Allahumma salli ala Muhammad, silap mata tu sendiri kan. Ada lagi 2. Jadi bila berlaku daripada yang bukan yang soleh, maka ia datang daripada hak tadi, yang satunya istidraj, antaranya dalam 4 tadi, penghinaan Allah lah.
maka ia tak boleh dapat pelik ya, kerana ia ada bantuan jin kan. Pelik dah kita tengok, mana ia beli terbang, bukan burung, terbang macam burung tapi bukan burung orang, burung tak apalah kan. Pelik yang lain lah, ialah yang silap mata tu kan. Kita tengok silap mata, dia nampak depan mata kita ni gelap. Ni ahli silap mata biasa, dia ada satu sapu tangan, dia tutuplah gelap. Ada jampian dia, kita tak dengar dia jampi ke apa. Lepas tu dia buka-buka, tak nampak, tukar dah, ni bukan gelah dah. Jadi ke apa? Anak. Seekor anak, jalan nampak jalan tu. Jalan kat atas meja. Lepas tu dia buat pula angkat-angkat jadi balik gelah. Maka yang ketika dia buat tu, dia panggil sihir khayali. Mata kita je melihat dia tu kepolah, dia tukar buat nampak jadi ayam kau contoh kan, ayam kecil, ayam selama, ayam kecil. Mata kita yang nampak ayam, asal dia adalah gelah ni. Atau dia buat keluar ni ular apa tedung kan. Maka mata kita yang nampak ular, yang tetap adalah gelah ni. Sebab itu bila sihir khayal ni hak buat silap mata ni, mari ular, tak takut ular tu, pergi sepak itu. Padahal bukan ular tu, dia bukan boleh patu, dia bukan ada bisa. Seperti yang Allah rakamkan kisah tukang sihir Fir'aun kan. Tukang sihir Fir'aun ni lepak ular, Muhammad satu ular. Lepas itu Allah perintah kepada Musa lepak tukar. Maka Nabi Musa pun lepak tukar, jadi ular cukup. Cuma membezakan yang tukang sihir tadi ni sihir lah. Ular tu ular sihir khayal. Yang Nabi Musa pegang lepak ular tu. Nabi Musa adalah mukjizat. Makna ketika pegang ni ketika lepak ular tu ular betul. Kenapa ular betul? Sehingga disebut, diriwayatkan bahawa ular Nabi Musa makan telan. Ularnya tukang sihir Fir'aun. Terkejut buruk tukang sihir Fir'aun. Pasal ia pun tahu orang hak main sihir, main silap mata tahu. Kalau kata hak main sihir ni ular tu mana boleh makan. Pasal ular tu ular hak nampak, bukan ular betul. Maka pada sisi tukang sihir Fir'aun tahu dah bahawa apa, ular Nabi Musa ni bukan ular sihir. Ularnya ular betul. Jadi orang main silap mata ni, kalau dia buat jadi ular tak payah takut, ular tudung sekalipun. Tak payah takut, pergi sepak atau pergi pegang kepala dia kan. Pasal hak tu bukan betul. Hak betul tu hak asal, hak awal tu. Kalau botol air ni, asal botol air ni lepak pun jadi gapo lah, dia masih isyarat. Banyak botol air ni kira 3 jam ni, sebotol sejam. Baik, jadi kita sikit lagi, masih isyarat. Baik, perkara mencari ada umpamanya berjalan atas air, terbang di udara, wa tayaran fil hawa wa akhbaril mughayyabat, berita tentang perkara-perkara gaib. Berita tentang perkara-perkara gaib yang dikhabarkan. Kemudian wana ba'il ma'i, menebitkan air, waktu bi air. Ya. Seperti air keluar dari jari-jarinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mukjizatlah. Kemudian dan seumpamanya wa nahwi dzalik li'annahum lam yu'tau dzalika illa li ajlihim, karena sesungguhnya mereka itu diberi karamah itu melainkan untuk memuliakan mereka jua. Mukjizat untuk bukti kenabian, karamah memuliakan. Para anbiya mursal itu disebut mukjizat kerana bukti kenabian, kerasulan. Kepada orang selain Nabi Rasul ni, orang yang soleh, maka disebut karamah kerana Allah memuliakan dia, kerana dia ni golongan yang taat kepada Allah. Allah berikan kelebihan, kemuliaan tadi dengan perkara yang mencari adab. Maka bertawassul dengan para nabi, para awliya dibolehkanlah. Kenapa? Kerana mereka itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasilah lah, berwasilah, tawassul dengan nabi dan para awliya
Auliaullah salihin tu dibolehkan. Ya, sama ada kita minta dia berdoa, kan? Minta dia berdoa tu tawassul lah dengan mereka. Dengan tubuh kita minta tubuh kita berdoa, kan? Kerana kita tahu bahawa kita minta kepada tubuh tu benarlah. Tubuh tu minta kepada Allah. Yang jadi salah kita, Allahumma salli ala Muhammad, macam apa? Yang macam sembah-sembah tu lah, dengan setakat sampai situ je. Kan? Kita minta tu guru agar berdoa kepada Allah. Bukan kita kata tu guru tolonglah, kan? Tak ada yang lain boleh tolong, tu guru seorang yang boleh tolong. Contohlah. Tolong maksudnya dalam erti kata perkara-perkara yang Allahumma salli ala Muhammad yang datang daripada Allah. Kan? Kalau menggunakan jin ni kompon dah, kan? Pasal dia kita kata terputus dengan jin tu lah, ya. Selayaknya kita kalau setakat bertawassul ini dengan aulia Allah salihin, minta doa, kita minta tubuh agar berdoa kepada Allah agar sekian. Contoh kita tak dapat anak, kita nak anak, jadi kita cari jumpa tubuh, minta doa tubuh, tubuh tolong doa agar Allah kurnia anak kepada saya, kan? Tak apa. Pasal kita yakin bahawa kita minta tadi tubuh tu kerana tubuh tu dekat dengan Allah. Bila ia doa dia mustajab. Jadi itu antara jalan yang dibenarkanlah untuk Allahumma salli ala Muhammad bertawassul dengan golongan aulia Allah salihin, kerana mereka hampir kepada Allah. Bukan dengan kita minta tadi ni memutuskan kita tak payah minta dah. Kita tetap nak minta juga, kerana kita yang nak. Jangan pula kata aku tak payah berdoa dah pasal aku dah suruh doa dah. Tak. Kita suruh tadi sebagai jalan yang kedua lah. Jalan kita sendiri pun nak kena berdoa. Kan? Macam dulu mari walid doa. Kan? Walid doa ni dulu kata kena bayar, ada bayar lah. Biar beri kami supaya kami berdoa untuk anda. Doa-doa anda yang lama tidak dimakbulkan oleh Allah, beri kami berdoa. Kerana maksudnya doa dia tu hebat, kan? Allah berkenan. Ya, pasal tak boleh lagu tu. Pasal dia mari salahnya dari sudut apa? Dari sudut datang daripada dia. Maksud dia yang open, okey, mari kami anda doa lama ni tak dapat ni, mari kami doa. Dengan doa kami ni Allah berkenan, Allah mustajab. Tak boleh pasal datang daripada dia daripada orang yang nak minta, tak apa. Ni datang daripada dia, mana dia meletakkan diri dia ni ada kelebihan tertentu. Tu guru pun tak minta lagu tu, kan? Melainkan anak murid yang minta dengan tu guru. Ia jadi dari bawah tu minta, bukan dari atas nak minta, dari bawah. Dari bawah maksudnya anak murid minta tu guru pasal kelebihan dan kemuliaan yang ada pada tu guru tersebut, supaya apa? Kerana karamah tadi itulah yang Allah kurnia kepada tubuh tu, dapat Allahumma salli ala Muhammad tu bersamalah, ya. Yang disebut tawassul tadi tu, minta wasilah dengan jalan tubuh tadi. Demikian muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah, 3 mutiara kata yang kita baca malam ini, iaitulah pertama, zikrullah, ibadah yang paling mudah dan paling bermanfaat agar kita mudah berzikir. Kemudian yang kedua, siapakah yang boleh menunjuk kamu jalan masuk kepada Allah? Siapakah yang boleh membawa kamu ke jalan yang diridai Allah? Jalan Allah ni tidak lain dan tidak bukan para alim ulama. Kemudian dalam pada itu kita disuruh untuk bertawassul dengan para alim ulama, karena kelebihan yang ada pada kemuliaan disebut tadi. Li'annahum lam yu'tau dzalika illa li ajlihim, melainkan kerana untuk memuliakan mereka juga. Jadi kemuliaan yang ada pada mereka itu kita nak ambil peluang itu. Kita bertawassul, berwasilah, minta agar mereka itu berdoa untuk kita sama. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Hadza wa billahi taufiq.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.